Hadirin sekalian, bab Selangor lagi hebat. Selangor negeri yang kaya. Selangor dekat saja sini. Hadirin sekalian, Selangor setiap orang, setiap rumah dapat air percuma 20 meter padu. Air percuma 20 meter padu. Pagi berapa kali? Tiap-tiap bulan pagi. Tiap bulan kerajaan negeri kena memberi subsidi air percuma berapa? 11 ringgit. Satu rumah 11 ringgit. Satu tahun berapa? Lebih daripada 100 ringgit. Ini kerajaan Barisan Nasional bagi 100 ringgit di sekolah, kena panggil apa tu, ibu bapa datang, sign, lepas tu ambil itu wang, ambil gambar pula. Bagi satu kali saja. Tetapi kerajaan negeri Selangor memberikan air percuma subsidi satu tahun lebih daripada 100 ringgit. Ada pernah tak pernah Tan Sri Khalid Ibrahim ambil itu air, tunjuk depan itu televisyen, ada tak? Ataupun tunjuk dalam surat khabar, ada tak? Tak ada. Ini adalah kewajipan dan tanggungjawab kerajaan negeri. Hadirin sekalian, apabila negeri ada wang, berikan kepada rakyat supaya rakyat dapat apa tu, dimanfaatkan. Rakyat rasa gembira kerana selama ini tak pernah mereka dapat apa-apa manfaat daripada kerajaan negeri Selangor. Hadirin sekalian, selain daripada itu, kita juga memberi gaji, meningkatkan gaji guru kafah. Dulunya apabila Barisan Nasional memerintah Selangor, Barisan Nasional memerintah Selangor, Parti Agama Bangsa Negara memberikan guru kafah allowance RM738. RM738. Hadirin sekalian, apabila Tan Sri Khalid menjadi Menteri Besar, terus meningkatkan gaji guru kafah dari RM700 kepada RM1,300. Kita memberikan wang, tetapi pada masa yang sama kita masih dapat jimat wang yang jauh lebih daripada dulunya, masa dulunya. Sekarang baru-baru ini Tan Sri Khalid mengumumkan wang reserve, iaitu wang simpanan kerajaan negeri Selangor adalah tertinggi di dalam Malaysia. Negeri tertinggi di dalam Malaysia. Berapa? Sebanyak 1,200 juta ringgit. 1.2 bilion. 1,200 juta ringgit. Hadirin sekalian, dulu masa itu toyo, mana ada wang simpanan sebanyak ini? Tetapi masa itu dia tak bagi air percuma. Masa itu dia bagi sikit kepada guru kafah saja. Masa itu dia tak bagi apa tu, wang yang bayi yang dilahirkan di Selangor, dia tak bagi. Tetapi wang simpanan masih lagi teruk daripada sekarang. Hadirin sekalian, sekarang kerajaan negeri Selangor memberikan wang kepada bayi yang dilahirkan di Selangor. Di sini kakak-kakak yang sedang mengandung ataupun masih boleh mengandung, bolehlah saya menasihatkan supaya pergi ke apa tu, Sungai Besar sana, daftarkan satu akaun, bersalin di sana. Lepas buka akaun, bersalin di sana, boleh pindah balik. Boleh. Asalkan lahir di sana, boleh dapat wang daripada kerajaan negeri. Hadirin sekalian, ini bukan main. Isteri saya, dia kata dia pun nak bersalin dekat Selangor. Saya kata tak payahlah, susah payah ulang alik beberapa kali. Saya kata tak payah, you duduk sini, saya pergi sana cari seorang lagi beranak di sana, itu wang saya bagi you. Untunglah. Hadirin sekalian, itulah dia. Orang di negeri lain pun nak pergi ke Selangor, bersalin di Selangor, kerana kerajaan negeri Selangor memberikan wang kepada bayi yang baru dilahirkan di Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah polisi yang dimana tidak dapat dinafikan. Ini adalah hakikat dan fakta.
Tanyalah orang Barisan Nasional, bagaimana hebat pun cara dia cakap, dia ceramah, tetapi apabila kita berdepan dengan mereka dengan fakta-fakta ini, mereka tak dapat jawab. Tak dapat jawab. Kerana bukan sahaja itu, dia boleh tengok bagaimana pemimpin-pemimpin kita di empat negeri, bagaimana cara hidup mereka, bagaimana mereka menjimatkan wang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Saya bagi contoh di Kedah, Ustaz Azizan, dia tak duduk di Seri Mentalun, dia tak duduk di rumah rasmi, tak duduk di rumah rasmi Menteri Besar, dia duduk di dalam rumah sendiri, dan dia guna itu kereta rasmi. Kereta rasmi memang penting untuk Menteri Besar. Dia kena pergi hulu hilir sini sana, jauh perjalanan. Dia perlu satu kereta rasmi yang cukup baik. Tetapi ini Ustaz Azizan, nak kata kedekut pun kedekut jugalah. Dia tak sampai hati nak gunakan wang kerajaan negeri beratus ribu untuk beli satu kereta rasmi baru. Dia pergi cari, tiba-tiba ada jumpa di dalam bengkel JKA, jumpa satu Mercedes S-Class yang sudah teruk dah. Dia panggil engineer mari, dia tanya, jika saya buat kereta ni cantik dengan Isuba dia, dengan apa enjin dia itu ini, berapa? Agak-agak berapa? Itu engineer kira kata okeylah, jika kita buat semua elok, RM27,000. RM27,000 memperbaiki satu Mercedes S-Class, itu kira sangat murah lah. Ini Ustaz Azizan, dia kata 27,000, oi, mahal juga. Dia kata, tolong heret itu kereta pergi ke kampung saya, dekat Jan. Dia buat bengkel dekat Jan, dia heret kereta ke sana. Dia sudah itu mekanik yang dia kenal lah, perbaiki kereta itu dalam jumlah 8,000 sahaja. Sekarang dia guna berkilat, dia guna kereta itu. Itulah sikap pemimpin Pakatan Rakyat, Ustaz Azizan. Yang kedua, Pulau Pinang kita tahulah itu Lim Guan Eng pergi ke dia ambil itu kapal terbang. Orang ketua menteri sekurang-kurangnya tidak first class pun business class. Ini bodoh dia Lim Guan Eng, ambil kapal terbang pergi economic class. Itu pun orang tak tahu, tiba-tiba jumpa Ning Baizura, ambil gambar letak dalam blog, baru kita tahu ini bodoh dia Lim Guan Eng. Guna economic class. Hadirin sekalian, mana ada seorang ketua menteri dalam sejarah ini, mana ada seorang ketua menteri pakai kapal terbang economic class? Tak ada. Lepas tu Selangor pun Tan Sri Khalid tak duduk di kediaman rasmi Menteri Besar di Bukit Melawati. Dia tak duduk sana bukannya dia takut hantu, takut toyol. Dia tak duduk sana kerana dia nak jimat. Pasal dia tak duduk sana. Jika dia duduk sana, dia kena pakailah semua lampu ke elektrik ya. Dia kena pakai. Dia hanya gunakan kediaman rasmi untuk program rasmi sahaja. Lepas itu, ini punya kedekut lah Tan Sri Khalid. Kereta rasmi pun itu Ustaz Azizan dia sekurang-kurangnya dia cari satu Mercedes S-Class JKA punya. Ini cari pun tak nak cari, dia guna pakai kereta sendiri. Nah itu sebab apabila dia pakai kereta sendiri, tetapi yang yuran untuk memperbaiki maintenance fee itu memang negeri akan bayar. Semua negeri akan membayar maintenance fee untuk kereta rasmi. Dan apabila ini maintenance fee dibayar untuk kereta sendiri Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim, ada beberapa kerat yang bodoh bangang pergi lapor SBRM, kata dia gunakan wang untuk kereta sendiri. Ini 2-3 kerat beruk tak tahu bahawa Tan Sri Khalid guna kereta sendiri sebagai kereta rasmi.
Oleh sebab itu SPRM tutup kes. Hadirin sekalian, sampai giliran Kelantan. Tak payah cakap lah ni. Orang Indonesia kata tak bisa banding dong. Tak payah banding lah. Hadirin sekalian, Tok Guru Nik Aziz 20 tahun jadi Menteri Besar. Ini Menteri Besar termiskin di dunia. Miskin tegar. 20 tahun jadi Menteri Besar, masih duduk di rumah papan di depan Masjid Pulau Melaka. Masjid itu makin besar, makin hebat, makin cantik, tapi rumah dia masih rumah papan. Tapi satulah tak ubah, warna itu warna hijau. Hadirin sekalian, 20 tahun jadi Menteri Besar, duduk rumah papan. Inilah hebatnya Tok Guru Nik Aziz. Tak ada kes. Barisan Nasional nak sangkutkan pemimpin-pemimpin kita, memang tak dapat. Mula-mula mereka cuba laporkan kes kereta Tan Sri Khalid Ibrahim, tak jadi. Lepas tu lapor, kata Tan Sri Khalid rasuah kerana memberikan lembu korban kepada pengundi dia. Tak jadi. Pagi lembu korban pun boleh jadi rasuah kah? Tak jadi. Lepas itu Tok Guru Nik Aziz baru-baru ini, pemuda UMNO Kelantan heboh, dia kata satu hari sebelum mereka membuat laporan, mereka bagi semua surat kepada semua media, kata ini adalah satu kes rasuah besar mengenai Menteri Besar. So semua orang pun rasa excited, nak pergi tengok apa yang terjadi, kes apa ni. Orang ingat ini kes memang akan menggegarkan kerana melibatkan Tok Guru Nik Aziz. Pemuda UMNO pergi, ramai press datang, reporter datang. Lepas itu dia buat laporan, Tok Guru Nik Aziz rasuah kerana menerima kek bernilai RM200. SPRM pun tutup kes terus, potong steam dah dia. Dia ingat kes besar, tiba-tiba kek RM200, potong steam terus, tutup, panggil dia balik. Sampai ke tahap ini, dia nak sangkut pautkan Tok Guru Nik Aziz dengan rasuah. Ini tak ada, itu tak ada. Nah, inilah dia, hadirin sekalian, pemimpin yang kita ada. Negeri-negeri lain lebih daripada 3 tahun memerintah, tak ada satu kes pun yang dikatakan kes rasuah. Negeri Kelantan 20 tahun tak ada satu kes rasuah di dalam pentadbiran Pakatan Rakyat. Inilah dia kehebatan Pakatan Rakyat, hadirin sekalian. Tetapi kita tengok sebelah sana, Barisan Nasional, apa mereka buat. Kita tak payah cari pemimpin-pemimpin tinggi seperti Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, tak payah. Kita cari seorang yang kecil aja, Shahrizad Jalil, seorang menteri kecil saja, bukan besar. Suami dia dapat satu projek membela lembu RM250 juta. Hadirin sekalian, kita ini di Bagan Datuk nak bela lembu miskin, sampai kandang pun tak ada. Kena pagi lembu itu berkeliaran, betul ke tidak? Nanti itu lembu terbijak tanaman orang, ia kena kata, ini bukan lembu saya. Hadirin sekalian, sampai itu orang miskin bela lembu, kandang pun tak ada. Tetapi ini suami menteri dapat satu projek RM250 juta. Hadirin sekalian, jika dia dapat RM250 juta, itu wang rakyat, you buat dengan baik, tak apa. Dia sendiri mengakui dia memang tidak ada kepakaran dan pengalaman untuk mengendalikan projek ini, sehingga menyebabkan syarikat menghadapi masalah operasi dan kewangan. 2007 dapat RM250 juta. 2008 terus rugi RM7 juta. 2009 rugi lagi RM11 juta. Hadirin sekalian,
sasaran untuk ini National Feedlot NFC, National Feedlot Corporation, syarikat apa tu, Datuk Muhammad Saleh, suami kepada Syahrizad. Sasarannya adalah untuk membekalkan 60,000 ekor lembu kepada pasaran. Tetapi setakat ini mereka hanya dapat membekalkan 8,000 ekor. Patut 60,000 ekor, dia hanya dapat membekalkan 8,000 ekor. Inilah dia penyelewengan. Bukan saja suami dia, anak-anak dia pun dalam, semua director dalam syarikat tersebut. Bukan saja itu, dia gunakan wang 250 juta ringgit beli tanah 3 juta ringgit, beli 2 bidang tanah di Putrajaya. Lepas itu pergi ke luar negeri, gunakan wang itu juga 800,000, satu keluarga pergi luar negeri melancong. Lepas itu beli satu Mercedes Benz 500,000 ringgit, guna wang itu juga. Yang apa tu, yang lagi melampau, dia gunakan wang itu 9.8 juta beli kondominium. Hadirin sekalian, apabila ini kes ini didedahkan oleh pemimpin keadilan, didedahkan ini Muhammad Saleh suami Syahrizad marah sangat. Dia kata membangkang bohong, kita tak ada beli satu unit kondo 9.8 juta ringgit. So, kita pun rasa terkejut lah. Mungkin maklumat tak betul kot, tapi kita cek tak dapat juga. Hari keesokan dia adakan sidang media. Dia kata PKR bohong kerana kita tidak membeli satu unit, kita beli 2 unit. 2 unit kondominium 13.8 juta ringgit. 2 unit kondominium untuk bela lembu. Hadirin sekalian, dulu orang kata ini Malaysia di mana orang duduk di atas pokok kah? Sekarang kita boleh jawab dengan bangga, bukan saja orang tak duduk di atas pokok, lembu pun duduk di kondominium. Hadirin sekalian, melampau betul. Wang rakyat digunakan untuk kemewahan diri sendiri. Lepas itu masih tidak mengaku salah di dalam Perhimpunan Agung Wanita UMNO. Kata sampai nak bertumbuk. Hadirin sekalian, inilah dia sikap pemimpin UMNO Barisan Nasional. Ini hanya seorang pemimpin saja, salah seorang pemimpin. Tanyalah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan, projek-projek dia lagi lumayan. Hadirin sekalian, satu projek kapal selam cukuplah seumur hidup. Satu projek kapal terbang jet cukuplah seumur hidup. Tetapi jika dia buat baik-baik, okeylah. Tapi beli kapal terbang jet tak dapat terbang kerana enjin sudah dicuri. Beli kapal selam tak dapat selam, lebih baik kita beli rakit batang pisang. Inilah dia, hadirin sekalian, sikap pengurusan kewangan pemimpin Kerajaan Barisan Nasional. Bukan saja itu, kita tengok, bukan saja pemimpin saja, tengok keluarga mereka. Tengok isteri kepada Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor. Datin Seri Rosmah Mansor sekarang dia dapat banyak manfaat kerana suami dia menjalankan satu polisi NKRA. Ini NKRA bukan National Key Reserve Area. NKRA Najib Kasih, Rosmah ambil. Ini Rosmah isteri kepada Perdana Menteri beli satu cincin, harga dia 24 juta ringgit. Hadirin sekalian, sampai hari ini pemimpin keadilan Cikgu Bat mendedahkan kes ini. Sampai hari ini Rosmah tak berani mendakwah Cikgu Bat di dalam mahkamah. Sekiranya Cikgu Bat fitnah, dakwah dia di mahkamah,
Tetapi Rosmah tak berani, kerana dia tahu jika dakwa dikubat di mahkamah, lagi banyak bukti akan didedahkan. Hadirin sekalian, kita ada semua bukti. Kita ada dokumen daripada custom, kita ada surat daripada custom. Ini cincin 24 juta ringgit memang sah dibeli oleh Rosmah. Dan hadirin sekalian, orang kata Rosmah Mansor banyaklah. Jika Cik Rosmah Mansor mungkin ramailah, tapi Datin Seri Rosmah Mansor saya ingat seorang saja. Hadirin sekalian, kita beli cincin. Jika cincin ada belian, kita hitung dengan karat. Cincin tu, belian tu kita hitung dengan karat. Kita tak hitung dengan gram, kerana cincin terlalu ringan lah, terlalu mahal. Kita hitung dengan karat. So 1 gram 5 karat. Cuba bayangkan 1 gram 5 karat. Jika belian lah, kita punya cincin ada 1 karat belian, itu kira hebat dah. Sekurang-kurangnya 20 ribu 30 ribu ke atas. Tetapi isteri Perdana Menteri kita beli cincin, belian itu bukan kira dengan karat, kira dengan kilogram, sampai 24 juta ringgit. Hadirin sekalian, bukan saja itu, sekiranya rakyat selesa, kamu beli barang-barang mewah, kita masih boleh tahan lagi. Tetapi sekarang hadirin sekalian, kita semua menderita, rakyat menderita dengan harga barang naik, dengan harga minyak naik, dengan harga gula naik, harga gas naik, semua harga barang naik. Tetapi kamu masih gunakan wang rakyat untuk kemewahan sendiri. Itu salah. Betul atau tidak? Hadirin sekalian, tengok cara mereka. Bukan saja dia gunakan wang rakyat, tetapi dia nak naikkan cukai lagi. Tahun depan selepas pilihan raya, sekiranya Barisan Nasional menang, kerajaan pusat mereka akan naikkan bagi satu lagi cukai, nama dia GST, Goods and Services Tax. Kita kata GST gasak semua tax. Memang dia gasak semua. Dulu kita tak, sekiranya pendapatan kita tak sampai 2,500, tak payah bagi income tax. Mungkin kita beli barang sedikit, mungkin ada tax lah. Tetapi sekiranya GST ini dilaksanakan, semua barang pun kena tax, termasuk air. Botol air pun kena tax, pen pun kena tax, buku pun kena tax. Tak kisahlah berapa peratus, tapi kena tax. You sudah gunakan wang rakyat, bazirkan wang rakyat, masih nak tax rakyat lagi. Hadirin sekalian, oleh sebab itu saya bagi tahu, sekiranya kita tidak menumbangkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang, negara kita akan bankrupt dan rakyat memang akan menderita. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin menyentuh satu lagi isu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini isu Melayu. Isu Melayu. Masih ingat Allahyarham adik Aminur Rashid? Ingat tak? Ingat tak? Seorang pemuda baru 15 tahun ditembak mati oleh polis. Masa itu apabila NGO, parti-parti pembangkang cuba menolong keluarga Allahyarham, cuba menuntut keadilan untuk Aminur Rashid, apa pemimpin-pemimpin Barisan Nasional kata? Ketua Polis Negara masa itu Musa Hasan kata, sekiranya kamu masih nak beri tekanan kepada polis, kita akan tarik balik semua polis, kita tak akan buat patrolling, kita tak akan menjaga keamanan lah. Ini Musa Hasan. Lepas itu Ketua Polis Negeri Selangor pada masa itu Datuk Khalid Abu Bakar. Datuk Khalid Abu Bakar. Masa itu dia sekarang jadi timbalan ketua lah, Ketua Polis Negara. Dulu dia Ketua Polis Negeri Selangor. Masa itu dia kata, jangan kamu cuba menuntut keadilan untuk Aminur Rashid, kerana Aminur Rashid adalah seorang penjenayah, kriminal. Kita kata apa? 5 perut buah petai, buta perut tak ada akai. Ini Khalid Abu Bakar. Dia belum siasat, dia sudah cakap Aminur Rashid penjenayah. Dia belum siasat. Baru-baru ini, tahun ini, Mahkamah Seksyen Shah Alam telah memutuskan bahawa
polis yang menembak Allahyarham Aminur Rashid ini bersalah, didapati bersalah. Dan di dalam mahkamah dedakan semua fakta-fakta, Aminur Rashid ditembak oleh seorang polis, lupa nama dia. Polis ini melepaskan 21 das tembakan. Seorang budak lepaskan 21 das tembakan, dan polis itu didapati bersalah. Di mana perkasa, di mana pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional? Mahkamah sudah putuskan sekarang. Di mana kamu yang dulu kata Aminur Rashid penjenayah? Di mana kamu? Hadirin sekalian, Aminur Rashid seorang Melayu, seorang Islam. Adakah ini caranya UMNO Barisan Nasional menjaga orang Melayu? Kita kena fikir. Jangan kita terberdaya lagi oleh propaganda UMNO Barisan Nasional. Masalah di depan kita bukan isu agama, bukan isu perkauman. Masalah di depan mata kita adalah isu ekonomi. UMNO Barisan Nasional tidak pandai, tidak tahu menguruskan ekonomi, tidak tahu menguruskan keuangan. Nah, oleh sebab itu pilihan raya akan datang, kita mesti tumbangkan mereka. Boleh ke tidak? Boleh. Amai-amai parti tepi jambatan, mari ramai-ramai kita sokong pakatan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.